Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda Anggerik Rimba? Anda orang pertama muncul. Saudara Syarul Azam, saudara Muhammad Fuad dari Gombak, saudara Syah Ibrahim, saudara Muhammad Ali, Muhammad Ayub. Waalaikumsalam anda. Saudara Syafi Syahid Alif Yamin Boy. Macam mana tu rahsia BN semua dah terbongkar? Biarkanlah, sekejap lagi saya akan beri pencerahan. Itu juga dengan saudara Satria Setiawan. Waalaikumsalam daripada Mengelembu. Saudara Mahfud Yadin, Mahfud Yatini, nama sedap, Mahfud Yatini. Saudara Nizam Ijam. Waalaikumsalam. Joka. Puan Aminah, Kak Minah dari Terengganu. Apa khabar Kak Minah? Moga sihat ya. Saudara Sidik Kens, saudara Syukur Jamil, Puan Intan Zalinda, apa khabar? Doanya agar semua sihat walafiat sekeluarga. Mahran Halimah, apa khabar puan? Begitu juga dengan saudara Muhammad Syah dari Melimau, Melaka. Saudara Muhammad Zahar, saudara Amir Sepupu, saudara Fauzi, saudara Roy Pa daripada Dungun, Terengganu. Cik Mustafa, Cik Suf, Ibrahim Cik Muda, Abdul Rahman, Badrul Zaman, saudara Muhammad Bakri Osman, saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku di Sungai Petani? Hujan ke? Sejuk ke? Panas ke? Tak tahu macam mana. Saudara Khairul Nizam, apa khabar? Saudara Puan Nur Aini, Don, selamat malam, katanya. Good night bos. Rokiah Muhammad Said dari Segamat. Terima kasih Puan Rokiah. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dari Kelantan, dia minta teman-teman semua. Saudara Jaka Linglung, kemudian Mat Syah. Saudara Tailong, apa khabar saudara? Puan Zainab, saudara Ahmad Manap, Kuih Seruh, saudara John T, Sali Ahmad, Halimah Hashim, saudara Alibi, saudara Muhammad Afzam, Ruby Din, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf dan insya-Allah saya akan santuni usai pencerahan ini nanti ya saudara. Sebab malam ini banyak juga ceritanya. Maklumlah macam-macam ya saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Yang penting jangan lupa like, share dan subscribe di Facebook serta di Instagram. Instagram ni penting. Sebab kalau ada berlaku sesuatu pada Facebook, bolehlah lari ke Instagram. Ya, saudara Hamzah Abdullah, saudara Abu Bakar Redwan. Jangan lupa saudara Awang Yusof di Instagram, like, share dan subscribe. Itu pentingnya. Saudara Jebat Pembela, saudara Samad Dodon, saudara Azmi Omar daripada Mindef ya. Itu juga dengan Puan Nur Azila Yahya. Baik saudara, saya minta maaf kerana tak dapat santun satu persatu. Kita berbicara tentang apa yang berlaku pada negara kita dalam saat-saat begini. Menurut laporan daripada saudara Rio, hari ini hari Selasa saudara, itu 28 Jun. Tak apa hari habis dah. Hari Jun masuk pula bulan Julai. Dan masa datang bulan Julai, Hari Raya Ailadha pula. Ramai teman-teman kita yang kini berada di Tanah Suci Mekah. Kita berdoa agar mereka memperolehi haji yang mabrur. Adinda saya juga pun hari ini dah masuk hari yang ke-7, ke-8 rasanya. Dia berada di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah sekeluarga sihat. Dan hari ini juga adalah merupakan hari yang ke-830 virus corona menyerang bumi kita ini. Dan menurut laporan daripada saudara Rio, saudara Zamuddin, saudara Openg, saudara Azrul Jalil, ada kurang sedikit, tapi masih lagi angkanya ribuan. Kerana kemarin 2003, semalam dia jangkitannya susut sedikit kepada 1894. Dan jumlah yang terkumpul sudah pun 4,558,558 warga kita yang terkumpul yang telah pun disapa oleh virus corona saudara. Dari segi laporan yang saya terima daripada saudara Rio, terdapat peningkatan jangkitan di 9 negeri. Tetapi susut di 6 negeri, sementara Melaka kekal 56. Kemarin 56, semalam pun 56. Selangor susut kepada 615.
Begitu juga dengan wilayah Persekutuan, alhamdulillah susut, tapi jumlahnya 450. Pulau Pinang pun susut, tapi masih tak cerai, iaitu 169. Di Sabah nampaknya ada peningkatan. Warga Sabah berhati-hati ya. Saya tengok trend di Sabah ada peningkatan. Dia tidak lagi 2 angka, terus 100 ke atas. Sabah 123. Begitu juga di Perak, Yop. Apa hal ni kema? Tabakor teman tengok ni. Meningkat kepada 104 jangkitan. Begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan yang dalam pemerhatian saya. Memang negeri lain ada kurang, dia naik. Negeri Sembilan peningkatannya kepada 124 warga Negeri Sembilan yang dijangkiti oleh virus corona. Lain-lain negeri, alhamdulillah, walaupun ada peningkatan, tetapi jumlahnya masih lagi kekal di bawah 100. Berdoalah kita agar segeralah kita memutuskan jaringan ini. Tak larat saya tengok peningkatan turun naiknya. Saya bersimpati dengan teman-teman. Bagaimanapun saudara Rio tidak memberi laporan berapa kematian dan berapa jangkitan yang berjaya disembuhkan. Bagaimanapun kita ucapkan terima kasih kepada saudara Rio, kepada saudara Jamal Idris yang saban hari menghantar kiriman kepada saya menyatakan kedudukan virus corona yang menyerang di bumi kita. Terima kasih saudara Jamil, terima kasih saudara Rio. Baik saudara, minta izin kita masuk e-commerce seketika. Berniaga dalam keadaan sekarang ni. Bagi mereka yang ada produk nak diwawarkan, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dia perniagaannya adalah setangi bakur, haruman macam kita berada di tanah suci Mekah. Baunya tu bau macam di Timur Tengah saudara. Begitu juga dengan haruman parfumnya pun juga berasaskan kepada kayu gaharu. Saya pakai minyak wangi berjenama Amir Al-Khud. Kalau dekat-dekat nak raya haji ni, saudara nak pakai minyak wangi, bolehlah hubungi Al-Azhar ya, di talian 011 330 41241. Juga boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan bekalan gula O. Ini untuk yang nak jaga kesihatan. Kerana gula O tidak ada kalori. Jadi letak setitik, 2 titik ataupun 2, 3, tak sampai pun 1 camca teh pun dah cukup manis. Saudara, untuk elok untuk kita menjaga mereka yang ada kencing manis dan sebagainya. Kalau tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah juga. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa, bila berhubung dengan Siti Farehah, dia masih lagi kekal memasarkan dendeng manis Siti Farehah. Walaupun harga daging naik, harga barang-barang naik, harga minyak naik, tapi dia masih memasarkan dendeng manis Siti Farehah pada harga yang lama. Begitu juga dengan saudara Syauqi, buah-buahan. Ini untuk kawasan Lembah Kelang saudara ya. Buah kiwi, ceri, anggur, buah lai, buah apple, semuanya grade AAA dan harganya di bawah harga pasar. Buah-buah tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Akhir sekali, jangan lupa makanan kegemaran saya memang sedap dimakan, iaitu popiah sira Lady Maria. Ini juga dekat-dekat nak raya nanti bolehlah letak atas meja tu. Tapi tak cukup sebalang 2 balang, sebab bila makan tu asyik saudara. Harganya pun murah, bukan mahal mana pun. Rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 saudara. Saudara Hirawati, Paduka Damai, Paduka Damak Paduka Adamak di Instagram. Itu juga Nurani Osman, Awang Ghazali, saudara Muhammad Syah, Roza, saudara Mohsin Dollah, Muhammad Arif Ishak, Mat Spana Jaya, saudara Muhammad Sapian Mamat. Apa khabar saudara? Katanya cukuplah hal COVID. Saya kena beri laporan ini saudara, supaya kita sedar apa yang berlaku. Saya memang kalau boleh saya tak nak bagi laporan dah, tapi nak buat macam mana? Itu keadaannya. Jangan pula warga kita tidak mendapat informasi. Ini ruangan saya, ini ruangan informasi saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana sebenarnya saudara, rasa kehambaan itu sebenarnya perlu ada dalam hati seorang hamba Allah terhadap Tuhannya. Kena rasa kita ni hamba Allah sebenarnya saudara. Jadi antaranya bila kita ada rasa miskin, kita rasa jahil, rasa lemah,
rasa bersalah, rasa hina dan lain-lain. Dan bila diuji dengan kesakitan ataupun dengan kemiskinan ataupun cercaan, misalnya seseorang yang memiliki rasa kehambaan sewajarnya merasakan semua itu datangnya lah sebagai ujian daripada Allah SWT. Dan kadang sekarang ni saudara, ekonomi merosot, hidup susah, bila barang naik, jangan marah, sebab ini mungkin juga ujian daripada Allah SWT. Kerana firman Allah bermaksud, katakanlah duhai Muhammad, tidak akan menimpa ke atas kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Dialah pelindung dan hanya kepada Allah sajalah kita bertawakal, duhai orang-orang yang beriman. Ini terjemahan ayat daripada surah At-Taubah. Saudara, sebenarnya seorang hamba sewajarnya harus pasrah dan merasakan bahawa dia wajar diuji. Bukankah dia seorang hamba? Hamba ni kena uji selalulah. Dan dia seharusnya bersyukur dengan apa yang berlaku dan tidak mempersoalkan mengapa dirinya diuji. Kadang kita bertanya, kenapa aku, bukan orang lain dan sebagainya. Dan sama sekali tidak mempersoalkan Allah yang mendatangkan ujian itu. Kerana dia harus menerima hakikat bahawa kita layak diuji, yang akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Tapi bila kita memberontak, hati kita akan menjadi kacau, saudara. Kerana bila ditimpa ujian, kita diajar untuk mengucapkan kalimah istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana kita diperintahkan mengucapkan istirja itu. Kalimah ini sebenarnya mengingatkan kita agar memperkukuhkan rasa kehambaan, bahawa kita ialah hamba milik Allah dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kita layak, patut dan mesti diuji kerana kita hamba, bukan tuan dalam hidup kita ini. Ingat saudara, tidak ada siapa pun yang lebih di sisi Allah melainkan amal ibadatnya, saudara. Baik, itulah naluri kehidupan supaya kita dapat insaf sedikit. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Terima kasih Cikgu Ibil. Katanya, mengejar dunia tiada noktah akhirnya. Tidak akan berhenti bila kita mengejar dunia. Begitu juga mengejar akhirat juga tidak ada arti istirahat, saudara. Jadi tapi ingatlah saudara, semakin kita mengejar dunia menjadikan kita dekat dengan kehinaan. Tetapi bila kita mengejar akhirat, semakin mulia jadi diri kita di dunia dan di akhirat. Kejarlah akhirat, bukan mengejar dunia, saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas Mutiara Kata yang bagi saya wajar kita santuni, kita renung-renungkan, untuk kita fikir-fikirkan. Kerana itulah dalam hidup kita ini, kita sewajarnya memikirkan yang baik-baik, yang kita fikir yang buruk-buruk, saudara. Ya? Dan sebab itu saya seringkali berpesan, matlamat saya tidak bukan adalah supaya pimpinan negara kita tidak berbelanja wang negara tanpa had, ataupun meluluskan begitu saja dan sebagainya. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan muflis. Itu harapan kita. Berdoalah agar keprihatinan pimpinan kita, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah dibelenggu kebosanan. Sebenarnya rakyat pernah bosan. Semua orang dah mula merasa bosan, saudara. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan dibelenggu kebosanan, saya mohon maaf kerana suara saya masih lagi dalam keadaan suara orang sakit. Dan kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, saban hari menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian bersama. Kata Pak Nazil, perlahan-lahan membasuh kain, memerhati ketingkap di pagi hari, mendedah kesalahan orang lain seperti memerangkap diri sendiri. Kalau kita cerita buruk hal orang, seolah kita memerangkap diri kita sendirilah. Saudara lihatlah sendiri apa yang berlaku dalam segmen politik kita ni, macam-macam. Saudara, bila orang mendedahkan keaiban orang lain, akhirnya kadang-kadang memerangkap dirinya sendiri. Kata Pak Nazir lagi, labi-labi sesat di terusan, burung punai menunjuk petanda, akar umbi mahu keputusan, tidak tertunai disanggah nakoda. Jadi akar umbi ni warga UMNO, ahli-ahli politik, rakyat semua ni mahukan apa keputusannya, bila nak buat pilihan raya dan sebagainya. Kalau tidak tertunai, nanti disanggah oleh nakoda. Ramai nakoda ni, saudara. Nakoda itulah pimpinan parti-parti politik dan sebagainya, saudara.
Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang penuh dengan sindiran, penuh dengan pengajaran untuk kita hayati bersama. Saudara Arifin Ismail, saudara Mat Spana, UMNO BN saya dan terbaik. Itu jelas katanya. Saudara Azinuddin, tapi kami tak teruja, tak mengapalah. Saudara Azinuddin, saudara Azhar Zahar, Rahmah, saudara Zulkafli Yunus, salam pada Wawi Pasir Salak. Saya tak jumpa dengan beliau. Saudara Guardian Leon, Satria Setiawan, baik Johor pergi ke Kangkar, burung Nuri dalam sangkar. Dikir pantun ni. Ni pantun daripada saudara Zari Husin. Satria Setiawan, dia kata balik Johor pergi ke Kangkar, burung Nuri di dalam sangkar. Habis dicuri, habis diselongkar, rahsia atasan terus dibongkar. Itulah keadaannya. Saya nak buat kata nak buat macam mana? Saudara Babrik, saudara Wahab Zain, Ismail Alisi, saudara Ros, begitu juga Abdul Wahid, Abdul Karim. Baik saudara, saya mesti memberi peringatan bagi mereka yang menyuntinglah saya, dimasukkan dalam channel, mana-mana channel sekalipun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar. Kalau ia menyanggah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, maka itu tanggungjawab anda. Ingat saudara, kita ada peraturan. Peraturan itu ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Ikutlah. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang celupar. Jangan melakukan tindakan yang berupa provokasi. Saudara, jangan menghina agama orang, agama, jangan menghina bangsa orang, bangsa lain dan sebagainya. Ingatlah saudara, kita adalah warga harmonis. Pencerahan saya berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan kalau saudara nak mengirim, menyantun apa yang saya telahan kenyataan saya ini, maka saya kena ingat bahawa kita adalah warga cinta damai. Gunakanlah bahasa sebaik mungkin saudara untuk memberi komen dan sebagainya. Bertelagah boleh bertelagah, sekadar untuk percambahan minda saudara. Apa yang saya lakukan ini tidak lain tak bukan adalah sekadar untuk memberi informasi, supaya warga kita berinformasi hasil pembacaan saya. Tiap-tiap hari saya bangun subuh-subuh atau pagi, tengok Facebook, teman-teman bagi kiriman, ada pemimpin bagi hantaran, mesej dan sebagainya. Dan saya cuba untuk mentelaah dan menghayati setiap persoalan yang dihantarkan kepada saya, saudara. Baik, saudara. Saat ini saya masih melaporkan cuaca negara kita ni masih lagi belum keadaan menentu. Walaupun siang tadi, mula-mula pagi, lebih kurang pukul 9, 10 dia cerah, terang benderang, tapi masuk pukul 1, pukul 2 dia semua suram. Walaupun dalam keadaan suram, mendung, tetapi panasnya begitu menggigit rasa badan kita, saudara. Pijar. Jadi sebab itu, saya harap anda semua berhati-hati, sebab ramai kawan-kawan saya yang sudah pun terkena demam, sesemua dan sebagainya dalam suasana yang begini. Saudara Rosi Yunus, saudara Zamri Ibrahim, Puan Hamidah Rashid, saudara Itat Bashir, terima kasih, Kumat Kamid, Nur Afendi, Syam Nazri, siapa lagi tu, Fauziah Gadi, saudara, Norma Ismail, Abu Samah, Waisil Lau. Dia kata datang kebun saya, insyaAllah kalau ada masa. Di mana kebun saudara tu? Kebun nak cari durian. Baik saudara, saya juga mendapat kiriman lagi. Ini memanglah pertubuhan Melayu Keluang. Dia memang pertubuhan ini begitu peka dengan suasana negara kita dan apa yang mereka alami di Keluang. Kerana menurut apa yang dipetua Pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli Karim, dia kata apa yang saya terangkan, apa yang saya nyatakan sejak beberapa minggu lalu, kini memang terjadi katanya. Sekarang ni, tadi dia pergi ke pasar dan kalangan jadi jawatankuasa Pertubuhan Melayu Keluang, mereka sudah mula merasa gusar apabila melihat kenaikan barang masih lagi berterusan. Harga barang naik, harga tepung naik. Katanya mendadak, macam manalah orang nak berniaga. Tepung katanya naik lagi sampai RM4.
Tak tahulah naik RM4 ke atau RM4 sekilo, saya tak tahu, tapi dia kata RM4. Jadi kalau begitu keadaan, betul lah macam mana lah orang kita, Makcik Kia, Makcik Limah, nak meniaga kuih-kuih waktu makan petang. Kalau harga tepung menaik mendadak, begitu juga dengan gula. Kata minyak masak naik lagi, lebih RM42 sebotol. Sayur-sayur masih terus mencanak, begitu juga dengan harga ayam, ikan, daging, serba-serbi naik seolah macam tak terkawal katanya. Jadi dia kata macam manalah, menteri cakap harga tak naik lagi, tapi realitinya masih lagi berlaku kenaikan. Jadi hancurlah hidup kami ni rakyat katanya. Memang kadang-kadang mereka merasakan seolah mereka ini tak bertanggungjawab menaikkan barang. Sebab itu Pertubuhan Melayu Keluang juga bersetuju supaya kalau boleh bubarlah cepat parlimen untuk diadakan pilihan raya. Kerana mereka pun dah tak tahan lagi. Dia kata semoga saya terus bersuara, suara rakyat. Jadi katanya hanya kepada saya lah saja yang Pertubuhan Melayu Keluang mengharapkan untuk menyuarakan resah warga Marhain yang mana dialami oleh warga bangsa Melayu di daerah Keluang. Secara dalam pada itu saya tengok juga ada kenyataan daripada Esko wanita, Esko Kerajaan Negeri Johor, itu Puan Yang Berhormat Puan Khairin Nisa Ismail. Beliau mengatakan bahawa terdapat 83% warga bangsa yang miskin tegar di Johor adalah warga bangsa Melayu. Kerana dia di bawah kajian IKASIH yang mengadakan database-nya apa semua, data-datanya melihat dan sebagai pengurusi haiwan wanita, keluarga dan masyarakat, menurut Puan Khairin Nisa Ismail, daripada 4,726 warga di Johor yang dapatan IKASIH dikategorikan sebagai miskin tegar. Itu sekadar sampai 31 Mei. Katanya lagi dari 3,926 warga bangsa Melayu, kemudian 390 keturunan India dan 305 warga Cina dan 105 lagi dari pelbagai keturunan yang lain. Untuk saat ini, kata Yang Berhormat Puan Khairin Nisa, Batu Pahat adalah menyumbang pada jumlah yang tertinggi mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar, kerana terdapat 851, di mana 777 adalah warga bangsa Melayu. Ini keadaannya di Johor. Sebab itu beliau akan berusaha bersama-sama dengan pimpinan Johor, Yang Berhormat Datuk On Hafiz, untuk mencari upaya bagaimana dapat dikeluarkan warga Johor yang sejumlah begitu ramai yang terjebak dalam kategori miskin tegar. Kita juga berdoalah agar apa yang usaha dilakukan oleh Kerajaan Negeri Johor itu mencapai kejayaan. Saudara, itu bab kemiskinan. Ini sekarang ni kita masuk bab politik sikit, iaitu pilihan raya. Kita tuntut pilihan raya. Kalau dilambatkan lagi pilihan raya, akhirnya rakyat dah tak nak mengundi. Sebagaimana apa yang berlaku di Perancis. Kabarnya bulan ini di Perancis mengalami defisit pengundi yang turun mengundi sejumlah 28%. Daripada jumlah yang tertinggi dahulu pada tahun 1969, tapi sekarang tak ada lah. Apabila pemilihan antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen mula mencatatkan sejarahnya. Dari data-data yang diperolehi, anak muda dilihat lebih ramai yang tidak mahu mengundi. Kerana dari segi according to Ipsos, kajiannya 41% yang layak mengundi berusia 18 hingga 24 tahun tidak turun mengundi, berbeza dengan 38% mereka yang berusia 25 tahun ke 34 tahun. Ini keadaan saya. Ini saya melihat juga, kalau negara kita melewat-lewatkan lagi pilihan raya, akhirnya rakyat bosan. Mereka tak mau mengundi. Dan 2 hari lepas diumumkan keputusan 2 pilihan raya kecil di England.
Dan kedua-dua kerusi yang dipertandingkan yang selama ini dipegang oleh parti pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson, tapi kali ini parti itu kalah teruk. Bukan sebarang kekalahan, tapi kekalahan yang amat besar. Ya, isu yang berlega di Inggeris sekarang ini adalah krisis kehidupan dan juga skandal Perdana Menteri dengan kaki tangannya yang berpesta di pejabat sewaktu rakyat berada dalam PKP, itu lockdown lagi. Begitu juga dengan isu-isu tempatan yang lain. Jadi saya haraplah agar pimpinan dapat melihat persoalan ini. Lagi ditangguh, lagi lewat pilihan raya ini, maka akhirnya orang bosan, orang tak nak pergi. Sebab itu pilihan raya umum ke-15 ini perlulah diadakan segera agar dapat diganti kerajaan yang dilihat tidak mempunyai keabsahan. Seperti mana yang berlaku itu menurut kata bekas pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman. Katanya bahawa kerajaan hari ini ketiadaan absahan lah, kerana ia bukan merupakan pilihan rakyat. Tan Sri Rashid berkata pilihan raya sepatutnya sudah lama diadakan, memandangkan kerajaan sekarang yang dibentuk melalui percalonan politik yang tidak stabil dan tidak mengikut demokrasi, walaupun ia sah di sisi perlembagaan persekutuan. Jadi mereka kata ini kerajaan istana. Betul lah, tapi ini bukan kerajaan yang pilihan rakyat. Dari segi perlembagaan betul, tapi ini bukan kerajaan yang dipilih. Itu kata mantan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Harus dilihat. Dalam suasana begini, saudara, saya mengharapkan agar pimpinan parti politik berhentilah daripada mempergunakan kesusahan rakyat ini untuk dijadikan agenda politik. Kerana dah 2 tahun dah kita tak ada lagi dah unjuk rasa ke demonstrasinya. Dah tak ada kita berhimpun. Tapi kabarnya Pakatan Harapan sedang merancang semula untuk mengadakan protes jalanan atas tajuk Himpunan Barang Naik. Kononnya membantah kegagalan kerajaan untuk mengawal kos sara hidup yang semakin meningkat. Sebenarnya fenomena harga barang naik ini bukanlah sesuatu yang berlaku di Malaysia, di negara kita saja, saudara. Tetapi ia juga berlaku di seluruh dunia disebabkan faktor luaran. Bagaimana pemulihan ekonomi dunia pasca pandemik COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine. Cuaca yang tidak menentu ditambah pula dengan bencana alam sekitar. Cuma kita amat mengharapkan agar pemain-pemain politik pimpinan negara kita bijaklah mengatur strategi. Kalau barang ni mahal, macam mana cari supaya dapat harga murah, ataupun perlu diadakan subsidi dan sebagainya. Jadi saya merasakan tak ada perlulah untuk Pakatan Harapan menganjurkan protes jalanan. Kerana atas mata-mata nak menyalahkan kerajaan semata pun tak bolehlah juga. Kerana kita bimbang nanti khawatir ia akan berada di luar kawalan. Sebab protes jalanan ini hanya ada satu matlamat, iaitu untuk memenuhi agenda pembangkang yang mahu menggambarkan kerajaan hari ini sebagai sebuah kerajaan yang gagal. Semua dah tahu, tak payah nak dilaung-laungkan. Jadi kerajaan sekarang ni wajib melaksanakan dasar-dasar yang sewajarnya untuk mengerangkan beban rakyat. Bersama-samalah kita membantu. Bukan hanya melakukan protes. Tak menyelesaikan masalah, saudara. Dan malahan kadang-kadang mereka yang datang tu kena keluar duit, keluar tambang apa semua. Dan sepatut waktu itu digunakan untuk bekerja dan sebagainya. Tak jadi. Itulah keadaannya. Jadi kita haraplah pimpinan pembangkang jangan menjadikan derita rakyat ini sebagai isu untuk politik. Sepatutnya sama-sama mengkritik dan memberi pandangan. Kalau mereka betul-betul buat live ataupun hantar kiriman, buat dalam Facebook, tulislah sekarang ni dalam media sosial. Itu keadaan, saudara, ya. Saya mengharapkan supaya, saya juga amat mengharapkan agar warga UMNO tidak retaliate ataupun mengambil tindak balas, melakukan provokasi dan sebagainya. Jangan. Kita tunggu, cuma kita minta agar pimpinan segera mengadakan pilihan raya umum. Itu saja, saudara. Dan hari ini ini cerita di mahkamah tadi. Dalam pembicaraan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.
Kerana menurut Datuk Seri Zaid Hamidi, beliau memberitahu mahkamah bahawa terdapat 3 ahli parlimen daripada Parti UMNO berpaling tadah untuk menganggotai Parti Bersatu sejurus selepas pilihan umum yang ke-14 demi untuk menyelamatkan diri selepas mereka disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Katanya, saya faham mereka mempunyai beberapa kes yang disiasat. Itu kata si Zaid di dalam mahkamah. Ini kenyataan di mahkamah, saudara, bukan kenyataan main-main. Tapi beliau tidak menyebutlah nama ahli parlimen tersebut. Tapi dia beritahulah mereka daripada Masjid Tanah, daripada Jeli Kelantan dan daripada Bagan Serai di Perak. Katanya ahli parlimen Masjid Tanah contohnya telah dipertanggungjawabkan dengan dana untuk menguruskan Puteri UMNO dalam PRU 14 dulu. Sebaliknya, wang itu dipindahkan ke akaun lain untuk kegunaan peribadi. Itu katanya. Ketika itu, Datuk Zaid, beliau menjadi timbalan Presiden Parti UMNO. Perkara itu diketahui oleh pucuk pimpinan parti dan Syed Puteri. Dalam kes ahli parlimen Jeli pula katanya, individu sebut itu Ketua UMNO bahagian Jeli, bahagian Kelantan, bertanggungjawab membawa pengundi dari luar untuk mengundi dalam pilihan lalu. Jadi terdapat kira-kira 30 juta. Sikit saja, 30 juta wang yang diketepikan. Tapi wang itu tidak dibelanjakan. Dan masuk dalam akaun keluarganya. Kemudian sampai itu dapat pula adik kepada ahli parlimen Bagan Serai yang menguruskan dana pembangunan kawasan itu, dikatakan telah pun menyalahgunakan peruntukan. Jadi ini suri boleh bantahan oleh timbalan Pendahulu Raya Raja Razila Raja Toran. Waktu Datuk Zaid memberi kenyataan begitu, Pendahulu Raya membantah. Kata Raja Razila, dia kata ialah cakap-cakap dan tidak boleh diterima kecuali mereka dipanggil sebagai saksi. Dalam suasana itu, Peguam Datuk Zahid Hisham Potik berkata Zaid perlu dibenarkan membuat pembelaannya dan memberitahu kebenaran. Dia sedang menghadapi tuduhan serius dan perlu diberikan ruang untuk menjelaskan pembelaannya. Jadi Hakim Colin Lawrence Square mendapati pihak pembelaan ingin memberitahu kisahnya dan kerana itu diberikan sedikit kelonggaran. Jadi waktu itulah tadi beliau menyatakan siasatan dalam ahli parlimen itu turut dimaklumkan kepadanya secara peribadi sebagai Presiden UMNO. Katanya UMNO dan Barisan Nasional dijatuhkan pada PRU 14 kerana partinya hanya memenangi cuma 54 kursi parlimen. Itu jelas betul. Katanya BN memenangi 79 kursi. 54 UMNO, tapi Barisan Nasional 79 kursi dan tidak cukup untuk membentuk kerajaan kerana diperlukan sekurang-kurangnya 112 kursi dalam pilihan raya lalu yang mempunyai 222 kursi. Bagaimanapun, menurut Datuk Zahid, ini dia bercakap di mahkamah, bukan cakap luar-luar, bukan hearsay, saudara. Beliau dia tidak bersedia untuk membuarkan UMNO. Walaupun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa parti itu tiada masa depan dengan pemimpin yang korup yang ditolak oleh orang Melayu. Jadi Dr. Mahathir waktu itu merupakan pengurusi Bersatu ketika beliau menjadi Perdana Menteri buat kali kedua selepas Pakatan Harapan memenangi PRU 14. Dia turut meminta saya melompat ke sana, tapi saya menolak. Sebab itulah maka dirinya dihadapkan dengan pelbagai tuduhan. Saudara, saya bila dengar begitu, ini kenyataan di parlimen, bukan di mahkamah, saudara. Kenyataan yang dibuat di mahkamah adalah kenyataan yang bersumpah. Sebab setiap seorang, sama ada yang dituduh ataupun sebagai saksi, dia akan masuk ke mahkamah, dia mula-mula sekali dia angkat sumpah bahawa saya, nama dan sebagainya, dengan ini mengaku keterangan yang saya berikan dalam mahkamah ini adalah benar belaka. Tiada yang benar melainkan yang benar belaka. Itu sumpahnya di hadapan hakim. Jadi setiap kenyataan itu direkodkan. Jadi apabila nak ada penghukuman, apabila nak buat judgement, maka perbicaraan ini juga akan tercatat dalam law journal ataupun buku undang-undang negara kita yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Sebab itu orang masuk mahkamah tak boleh buat sembarangan cara. Jadi macam mana dia berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid juga menceritakan pengorbanan yang dilakunya adalah demi untuk UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada lebih daripada itu. Dia tidak akan lari daripada perjuangan dengan UMNO.
Walaupun dia kata Dr. Mahathir memberitahu dalam pertemuan yang dihadiri selama bersama 5 orang pemimpin tertinggi UMNO pada September 2018 bahawa parti itu perlu dibubarkan. Ketika Dr. Mahathir mengatakan UMNO perlu dibubarkan dalam pertemuannya pada pada bulan September tahun 2018. Ini bukan cakap main-main saja, cakap di mahkamah. Bagaimanapun menurut Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia kata Timbalan Presiden Tok Mak Hassan, Naib Presiden Datuk Ismail Sabri, Datuk Mahathir Khalid dan Khalid Nordin ada dalam pertemuan tersebut dan menyatakan mereka tidak bersedia untuk melakukan tindakan membubarkan UMNO. Dia kemudian kata Datuk Zahid, saya berjumpa Dr. Mahathir 4 kali dan dia mengulangi apa yang diberitahu kepada saya pada Jun tahun tersebut. Jadi saya ingat kata-kata itu dengan jelas. Dia minta saya bubarkan UMNO. Dia minta saya melompat dan menyertai bersatu. Tapi saya menolak. Jadi kesannya itu perbicaraan berjalan sekarang ni terpulang. Bagaimanapun beliau juga berkata terdapat 12 ahli parlimen UMNO diketuai oleh Parlimen Larut Hamzah Zainuddin telah berpaling tadah kepada Bersatu ketika beliau bercuti pada akhir tahun 2018. Ahli Parlimen UMNO kemudiannya berkurang kepada 42 orang. Ini menunjukkan mereka Bersatu bersekongkol untuk memecah belahkan dan memerintah UMNO dengan meminta ahli parlimen kita berpaling tadah. Dan terpulanglah pada ahli UMNO. Apa yang dinyatakan oleh Tajuddin dan sebagainya, anda fikirlah sendiri. Ini kenyataan bersumpah, bukan kenyataan sembarangan. Sebab itu saya melihat ada benarnya kenyataan daripada Bini Setiausaha Agong Datuk Ahmad Maslan. Dia kata ada orang menyatakan bahawa adanya terdapat surat akuan bersumpah antara pemimpin UMNO yang dipimpin oleh Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib dan yang lain itu termasuklah. Itu kenyataan Tajuddin semalam lah, termasuklah diri dia kata ada akuan bersumpah itu kononnya untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Saudara, dalam suasana begitu, kata Datuk Ahmad Maslan, dia kata soal sekarang ni cuba fikir, apakah benda itu berlaku? Betul lah kalau benda itu ada. Apakah benda itu berlaku? Siapa Perdana Menteri sekarang? Bukankah Perdana Menteri sekarang ini adalah Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO? Saya nak jelaskan pada saudara, sebenar-benarnya cerita ini pun saya tahu. Waktu berlega cerita tersebut, saya berpeluang bertemu dengan beberapa pemimpin UMNO yang nama mereka disebut. Saya bertanya, apakah sejauh mana benarnya tujuan surat akuan bersumpah itu yang dihantar ke Istana Negara? Belum dihantar lagi. Nak dihantar ke Istana Negara. Mereka mengatakan kepada saya, ini adalah taktikal. Memanglah dalam politik ni adalah taktikal. Secara taktikalnya, kerana waktu itu UMNO menuntut daripada Tan Sri Muhyiddin supaya membubarkan parlimen. Kerana kita minta waktu itu supaya diadakan pilihan raya. Ini benar. Sebab itu saudara mungkin tak dapat tangkap bila saya nyatakan tiap-tiap malam. Saya katakan bahawa sebab apabila berlaku saja langkah Sheraton, tuntutan UMNO naklah memulangkan semula kepada rakyat, supaya rakyat memilih semula siapa yang mau dipimpin. Itu suasananya. Tapi apabila akhirnya pimpinan PAS apa semua bersetuju Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri melalui skim opting dan sebagainya, UMNO setuju tapi dengan syarat bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri selama 6 bulan. Selepas 6 bulan, dalam bulan Ogos tahun 2021, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Itu tuntutan UMNO, saudara. Tak berhenti. Sebab itu, saya kata bahawa surat semua adalah taktikal apabila Tan Sri Muhyiddin tak mau buat. Malahan adanya darurat lah, digantung parlimen. Jadi, UMNO kata kalau gini keadaannya, kita sokong Dr. Seri Anwar Ibrahim lah. UMNO nak minta jadi Perdana Menteri, tak dapat lah waktu itu kerana jumlah kita cuma ada 46 kursi saja. Jadi bila kita tarik sokongan, tiba-tiba ada berlaku U-turn dan sebagainya. Sekejap lagi saya akan jelaskan apa perkara yang berlaku selepas ini. Jadi bila buat benda begitu, kecoh. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin setuju untuk meletak jawatan.
Jadi bukan maknanya dia willingness, bukan dia dengan sendirinya, dengan rela hati berundur dia tersebut. Tidak. Dia dipaksa turun daripada anjung kuasa di Sri Perdana apabila 15 ahli parlimen daripada UMNO menarik sokongan. Itu realiti saya. Jadi bagaimanapun saya tertarik hati juga dengan pandangan daripada Datuk Syarul Nasrun. Datuk Syarul Nasrun ini adalah Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Ampang, saudara. Dia memberi gambaran yang begitu jelas. Kata inilah politik, dia kata. Beliau sukalah untuk memutarkan sedikit masa di mana zaman waktu kita sebagai pembangkang, zaman di mana UMNO dipandang lemah, tetapi lahir seorang presiden yang berani menyatakan bahawa UMNO akan mentadbir negara semula sebelum PRU 15. Itu kenyataan benar. Datuk Seri Zahid pernah mengungkapkan kenyataan tersebut waktu menghadiri majlis perayaan sambutan Hari Raya Perhubungan UMNO Wilayah dan diikuti dengan Perhimpunan Agung UMNO. Datuk Zahid mengatakan bahawa sebelum PRU 15, UMNO insya-Allah akan memerintah semula di anjung kuasa di Putrajaya. Jadi tekanan yang diberikan kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin dengan mewujudkan naratif bahawa UMNO akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membawa kepada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri selaku Timbalan Perdana Menteri. Waktu itu dia bukan bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dia tu lantik Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan, tidak. Dia waktu tu dia diambat, dia relax je. Dia UMNO lakukan tekanan. Dan kerana itu UMNO kata kalau ginilah keadaannya, kita akan sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu tekanan. Kemudian sekali lagi kata Syarul Nasrun, saya katakan inilah politik. Akhirnya UMNO mentadbir semula kerajaan. Adakah ini tindakan presiden yang dikatakan tamak kuasa? Apakah ini tandanya Datuk Seri Zahid tamak kuasa? Beliau lakukan segala-galanya untuk kembalikan maruah UMNO selepas dihina begitu teruk pada tahun pilihan raya yang ke-14. Selain daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau juga memimpin beberapa siri pilihan raya. 7 pilihan raya kecil menang. Dan 2 pilihan raya negeri, Melaka dan Johor. Ertinya matlamat tercapai. Bukan kita mabuk kuasa, tapi orang yang tak senang hati memanglah. Soalnya dia kata Nasrun, baik atau buruknya Presiden UMNO kita ni, sewajarnya lah ahli UMNO akur dan membantu beliau, bukan menyanggah. Apabila anda yang dipilih sebagai, yang dilantik bukan dipilih oleh Presiden, tiba-tiba anda nak menyanggah. Bila dah tak ada jawatan, maka anda nak serang. Itu tak betul lah tu. Itu gambaran sebenarnya, saudara. Saya bersetuju pandangan Nasrun. Dan ini heboh pula dalam media sosial. Saya sukalah nak cerita terus terang, saudara. Ini cerita sebab saya cerita dulu, anda tak dengar. Mungkin kadang-kadang anda anggap ini sebagai angin lalu. Apabila ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Rahman, dia mendakwa bekas pengurusi Lembaga Penasihat UMNO yang berhormat mulia Tan Sri Tengku Razak Hamzah dipermainkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi sewaktu parti memutuskan senarai nama calon Perdana Menteri untuk dihantar kepada Istana Negara tahun lalu lah. Saya ceritanya benar. Sebab itu saya dah bagi tahu. Ini saya kena ceritakan sebenarnya, tapi kita baca dulu kenyataannya. Menurutnya apabila bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan pada Ogos 2021, susulan 15 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan, Datuk Seri Zahid melalui Majlis Kerja Tinggi parti didakwa mengemukakan namanya sendiri, Tengku Razali, dan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri yang ke-9. Ketika itu, kata dia, jadi keputusan Datuk Zahid sebagai ketua parti dibuat setelah Yang Tuan Agong menitahkan semua ahli parlimen mengemukakan senarai calon Perdana Menteri yang baru kepada Istana Negara bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Bagaimanapun, kata kata Tajuddin, beliau tidak menjelaskan bagaimana Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli dipermainkan. Jadi apabila Yang Tuan Agong minta tiap-tiap ahli parlimen menghantar senarai nama calon Perdana Menteri, Zahid melalui Majlis Kerja Tinggi UMNO bertindak menyenaraikan Tengku Razali, nama dia dan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri untuk dipersembahkan kepada Agong. Katanya,
Jadi hakikatnya Zahid yang mahukan jawatan Perdana Menteri itu. Sampai kuli pun kena main. Sebenarnya saya nak cakap terus terang saudara, saya berada dalam suasana tersebut. Saya berada di saat Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya ada, bukan saya tak ada. Yang Wak Mula Tengku Razali tak bersetuju. Sebab dia kata Muhyiddin bukanlah calonnya untuk jadi Perdana Menteri. Sebab orang malas, dia kata tak boleh berfikir dan sebagainya. Dan dia khawatir kalau Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia akan membawa kerosakan pada negara dan politik negara. Itu saya ingat lagi pada hari Jumaat. Tarikh saya lupa. Saya naik kereta, saya duduk sebelah dia. Saya tanya dengan Tengku Razali, kata macam mana pandanganku? Sebab Tan Sri Muhyiddin pernah jadi timbalannya waktu beliau menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Dia kata saya kenal sangat Muhyiddin ni, tak boleh buat kerja, dia kata. So dia adakan mesyuarat di tingkat 39. Saya ingat, maka semua ahli parlimen waktu itu bersetuju. Tapi kata Tengku Razali, bukankah kita dah minta supaya adakan pilihan raya? Lepas itu adalah ahli-ahli itu yang sempat saya dengar mengatakan ini adalah permintaan istana, tak boleh pilihan raya dulu. Jadi kita namakanlah Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu ada akuam bersumpah dia buat. Sampai ke sudah yang Wak Mula Tengku Razali Hamzah tidak menandatangani akuam bersumpah waktu melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Waktu itu peristiwa itu, beliau kekal dengan keputusannya sebab dia kata berkecuali. Sebab itu dia minta diri dia dipindahkan daripada kerusi sebagai ahli parlimen UMNO menyokong kerajaan sebagai ahli bebas. Itu round pertama saudara. Datang round kedua bila selepas Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tengok berceramuk bercempa negara ni. UMNO membuat keputusan akhirnya tuntut kita hendak pilihan raya bulan Ogos dalam tempoh 6 bulan. Kerana itulah janji antara UMNO dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi bila beliau dilihat enggan, tak mau. Jadi sebab itulah diadakan surat akuam bersumpah ini sebagai taktikal. Bila Tan Sri Muhyiddin sedar bahawa ini berlaku, dia kata kalau keadaan begini Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri, dia goyang. Sebab itulah dia bersetuju untuk meletak jawatan. Dalam waktu itu, saudara, saya ingat lagi satu petang. Saya ingat dalam 18 bulan, 18 hari bulan Ogos tak silap saya. Satu petang 18 Ogos bertemulah 7 pemimpin UMNO di rumah yang Wak Mula Tengku Razali Hamzah, terdiri daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, Yang Berhormat Datuk Seri Najib, kemudian Datuk Mak Hassan, kemudian Ketua Pemuda Datuk Ashraf Wajidi, Ketua Wanita tak ada saudara, Datuk Seri Dr. Nazri, Dr. Zamri selaku beliau sebagai Setiausaha Barisan Nasional, Datuk Ahmad Maslan, saudara, dan juga Datuk Johari Ganin, Ketua Perhubungan UMNO Wilayah. 7 pemimpin besar UMNO menghadap Tengku Razali. Antara dialognya, mereka minta supaya Yang Wak Mula Tengku Razali ambillah jawatan sebagai Perdana Menteri. So dalam tempoh 6 bulan ni cubalah diusahakan agar ekonomi negara dapat dipulihkan. Tapi Yang Wak Mula Tengku Razali kata, dia kalau tuan-tuan semua sokong, tak ada masalah pada dia. Memang dia pun nak berkhidmat untuk negara. Tapi letak syarat tu tak betul lah, dia kata. Itu pandangan dia lah, dia kata. So dia kata okey, dia setuju. Dalam tempoh 6 bulan tu insya-Allah ekonomi negara tu boleh dipulihkan. Beliau yakin waktu itu saudara. Beliau yakin kerana masa itu belum lagi kita terjebak dengan suasana ekonomi dunia. Masa itu belum berlaku perang Ukraine Rusia. Ekonomi dunia hanya sekadar malap, belum bergudum. Beliau yakin sebab dia juga mempunyai rangkaian teman-teman di peringkat antarabangsa, di Amerika, di Jepun, di China, di England. Dia mempunyai rangkaian. Sebab jangan lupa beliau adalah mantan pengurusi Bank Dunia, masih lagi berhubung. Dan keyakinannya, jadi Tengku Razali berhasrat untuk memulihkan ekonomi. Caranya pertama sekali, rakyat harus diberikan suntikan dana yang semua tak ada lagi nak ikut
apa ini lembaga hasil negeri, sebab siapa saja yang ada kad pengenalan biru, semua mesti memperolehi dana. Jumlah saya tak cerita dah saya. Dan jumlahnya lebih kurang dalam 240 bilion yang akan dibelanjakan. So, yang Muhammad Tengku Razali, dia kata dia bolehlah mencari dana daripada perangkat bangsa sekitar dalam 3 triliun. Nak dibawa masuk dan dimasukkan dalam bank. Cantik dia punya perancangan itu, saudara. Dan semua bersetuju. Sebab itulah, bila malam 20 hari bulan tu, diadakan mesyuarat Majlis Tinggi. Dalam mesyuarat Majlis Tinggi ini, Tajuddin tak cerita. Dalam mesyuarat Majlis Tinggi yang dipengusikan oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Majlis Tinggi UMNO tidak memutuskan mana-mana calon. Kerana dengan keyakinan ahli-ahli parlimen yang lain akan menyokong Tengku Razali. Sebab selepas itu diadakan mesyuarat di tingkat 39 di bangunan UMNO. Bahawa Tengku Razali lah sewajarnya jadi Perdana Menteri dan beliau akan membentuk, dipanggil War Cabinet. Itu kabinet yang bukan seramai sekarang. Bukan ada scheme of thing. Tengku Razali dia tak ada scheme of thing ni. Dia man with to work. Siapa nak buat kerja, itu saja orang dia. Dan jumlah War Cabinet ni, kalau War Cabinet kita lebih kurang dalam 10-12 orang saja. Bukan sekarang ni sampai 70 orang. Dan dalam tempoh itu beliau akan memanggil pakar-pakar ekonomi untuk membangunkan ekonomi ini. Itu dipersetujui. Jangan lupa 7 pimpinan UMNO dan pimpinan daripada MCA dan MIC juga bersetuju. Saudara, selepas peristiwa itu, maka adalah mamat-mamat yang berada dalam kluster menteri ini, dia memujuk Datuk Ismail Sabri. Mereka mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu kedudukan Datuk Ismail Sabri adalah sebagai timbalan Perdana Menteri. Memanglah kalau begitu gayanya, kalau Tan Sri Muhyiddin kata sepatutnya you lah jadi Perdana Menteri, adalah logikanya. Tetapi waktu itu Tan Sri Muhyiddin kata dia tidak punya sokongan yang ramai. Maka kenapa tidak you pergi jumpa Dr. Mahathir untuk mendapatkan sokongan daripada Dr. Mahathir lagi. Saya cuma ada lah, kumpulan saya lebih kurang 71 orang lah, ia termasuk yang Azmin punya sokongan dan sebagainya. Kerana katanya waktu itu Dr. Mahathir ada 31 ahli-ahli parlimen. Maka kumpulan mereka bertemu dengan Dr. Mahathir waktu malam tu dan minta. Dr. Mahathir kata saya tak ada lah ramai mana, setakat 5-6 orang ada lah, kata Dr. Mahathir. Ini cerita benar, saudara. Dan kata Dr. Mahathir, saya rasa, saya yakin dalam keadaan begini dia pergi jumpa dengan Dr. Najib lah. Najib tu mungkin ada ramai kot, dia kata. Mungkin dapat ramai. Tapi mereka tak setuju lah. Nak sebut kata nama Tengku Razali nak jadi Perdana Menteri, semua tak setuju. Muhyiddin pun tak setuju. Dr. Mahathir pun tak setuju. Mahathir memanglah dari dulu lagi. Kalau tidak, negara kita tak ada masalah. Dalam suasana inilah Datuk Ismail Sabri bertemu dengan Datuk Najib. Datuk Najib kata terpulanglah. Dia kata tengoklah keadaan macam mana. Dia kata ada perjanjian-perjanjian tertentu. Sebab Datuk Najib kata dia pun masih lagi nak membersihkan nama dia di mahkamah. Ini cerita benar, saudara. Dan pada 20 hari bulan itu, dia lepas mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi, diadakan pemilihan di tingkat 39. Puak-puak ni mereka ahli parlimen, mereka menamakan, kenapa tidak depan-depan Tengku Razali di situ, kenapa tidak kita pilih ini Datuk Ismail Sabri, sebab beliau adalah sebagai timbalan Perdana Menteri. Katanya dalam suasana itulah tiba-tiba saja nama Tengku Razali hilang dari peta. Itu yang dikata Tajuddin, tapi bukan tipu. Dia tak berani kata. Macam mana nak kata Datuk Zahid menipu? Tidak. Datuk Zahid tidak pun mempengusikan Majlis Tinggi UMNO menyebut nama Dr. Ismail Sabri. Tidak. Dia kekal dengan apa yang dipersetujui oleh 7 pimpinan UMNO tu. Tapi dalam 7 pimpinan UMNO itu, Datuk Mak Hassan bukan ahli parlimen. Ini Dr. Zamri juga bukan ahli parlimen. Saudara Datuk Johari Ghani juga bukan ahli parlimen. Datuk Ashraf Wajudi juga bukan ahli parlimen. Sebab itu bila pula dengar kata speaker kata semua ahli parlimen kenalah buat SD ataupun akuan bersumpah hantar ke pejabat parlimen.
untuk disahkan oleh Parlimen, untuk Parlimen menghantar kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Maka berpusu-pusulah ahli UMNO ni semua menghantar nama Datuk Ismail Sabri. Ada satu rally yang dilakukan. Jadi bukan kata Datuk Zahid menipu, tidak. Saya harus menceritakan kebenaran ini, saudara, supaya anda tidak tersalah. Dan saya harus menjelaskan kerana ini menyangkut tentang Tengku Razali. Bagaimana beliau yang bersetuju untuk membina kembali ekonomi negara kita, nak bela negara, dan dia pun bukan nak pegang lama. Dia kata dia pun tak lama. Cuma dia nak perbetulkan di mana silapnya. Kalau segala yang mana skru-skru yang longgar itu mahu diperketatkan. Sama ada peringkat pimpinan negeri, negara dan sebagainya. Matlamat lain tak ada, supaya rakyat dapat hidup bahagia. Sebab keyakinan beliau, negara kita ini, saya bertanya dengan Yang Tengku Razali. Saya tanya dia, kenapa aku tak kata aku nak jadi Perdana Menteri? Dia kata, takkanlah saya nak cakap saya nak jadi Perdana Menteri. Malam tu, saudara, jangan lupa. Saya kata, aku patut minta ampun lah, nak tanya aku sikit lah. Kenapa aku tak cakap bahawa, sebab saya selepas itu, saya jumpa dengan Datuk Zahid. Dia kata, apa cerita you all ni? Kenapa tipu Tengku Razali? Dia kata, saya tak tipu. Habis, kita lepas mesyuarat Majlis Tinggi, kita mesyuarat Majlis Barisan Nasional. Majlis Tinggi tidak buat ketetapan. Dengan harapan bila di atas nanti ahli-ahli Barisan Nasional ni akan menyebut nama Tengku Razali. Dan kita akan sokong semua. Tiba-tiba kau tahulah ada yang atas tu. Saya pun marah jugalah dengan Datuk Presiden UMNO. Saya kata kenapa jadi begini jadinya? Tak tahulah, dia kata tiba-tiba saja mereka menyebut nama Datuk Ismail Sabri. Dan dia kata Yang Mulia Tengku tidak menyebut dia nak jadi Perdana Menteri. Itu saya tanya dengan Datuk Zahid sendiri. Saya tanya juga dengan ahli-ahli Parlimen yang lain. Berdasarkan daripada cerita itu, saya jumpa Yang Muhammad Tengku Razali. Saya kata, aku patut minta ampun, nak tanya. Benar ke? Dia kata, buat apa kita nak cakap? Takkan kita... Tengku Razali memegang bagaimana kata Rasulullah, janganlah kamu meminta-minta sesuatu jawatan itu. Kerana apabila kamu meminta-minta satu jawatan, maka mereka memberi jawatan kepada kamu, tunggulah kerosakan yang akan dilakukan. Dia bukan orang yang nak minta-minta. Sebab dari dulu lagi, sejak daripada zaman Hussein On lagi, Hussein On kata, you lah jadi Timbalan Perdana Menteri, bukan Dr. Mahathir. Dia tak mau. Bila Dr. Hussein On mau bersara sebagai ahli politik, waktu itu Dr. Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri, Hussein On kata, Lee, I want you to be the Prime Minister. Sebab tidak ada dalam perlembagaan negara ini jawatan Timbalan Perdana Menteri. Semua sama saja. I nak you jadi Perdana Menteri. Tengku Razali tak payah lantik Dr. Mahathir lah. Ada perjanjian bahawa Tengku Razali, Dr. Mahathir berjanji dengan Hussein On dan Tengku Razali. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan lantik Tengku Razali sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bermula dari saat itulah berlakunya pembohongan demi pembohongan. Jadi saya tak tahu apa matlamat yang Datuk Tajuddin melontarkan isu ini. Sebab itu saya tanya sendiri. Saya berjumpa dengan Yang Muhammad Tengku Razali. Dia bukanlah orang yang minta-minta. Dia kata saya nak bagi khidmat. Dan ramailah, memanglah saya tahu. Dan saya juga yakin di kalangan kluster-kluster menteri itu ramai juga yang tak senang dengan Tengku Razali. Kerana kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri, dia orangnya lurus. Orang ni semua kluster-kluster menteri ni tak adalah projek runding terus dan sebagainya. Malahan besar kemungkinan mereka akan jadi kluster mahkamah. Itu cerita sebenarnya. Jadi jangan kata bahawa Tengku Razali ditipu, tidak. Yang mengkhianati termasuklah diri dia juga. Tajuddin juga yang tak setuju. Patutnya dia berkempen lah di kalangan 42 orang ahli Parlimen. Why not dia kata saya dengan ni kadang kita belah setuju. Kita lantik Tengku Razali sebagai Perdana Menteri. Tak suara apa pun. Jangan sekarang bila ada masalah kamu nak lampiaskan pada orang semua, tak betul. Ini saya cakap sebenarnya, saya berhak untuk rasa marah sebab saya tahu semua cerita. Bukanlah saya ni rapat sangat dengan Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, tidak. Tapi saya dapat tahu detik-detiknya. Bagaimana tarik sokongan. Sebab Tengku Razali memang dari awal dia tidak percaya pada Tan Sri Muhyiddin boleh mentadbir negara. Kerana Tan Sri Muhyiddin pernah menjadi timbalannya. Dia kata tak boleh, dia kata percayalah, dia kata. Ini bukan main-main nak tadbir negara ni. Ini bukan mengurus syarikat. Ini bukan mengurus syarikat korporat ke apa semua. Bukan mengurus prasarana. Bukan mengurus Petronas pun, dia kata. Ini nak tadbir negara. Bukan satu benda yang mudah. Manusia, kepelbagaian, agama, etnik perlu disantuni semua. Dan kita paling utama, semua rakyat mesti dibahagiakan.
Sebab itu matlamat yang Muhammad Tengku Razali, dia kata kalaulah seandainya, itu dia cerita dengan saya lah, seandainya beliau diberi kesempatan mentadbir negara ini, pertama-tama akan lakukan, dia akan cuba berusaha membawa masuk pelaburan. Dia ada kawan-kawan dia yang nak masuk ke negara kita ini, dan pertama sekali duit masuk lebih kurang dalam sekitar 2 ke 3 triliun. Tetapi untuk dibagi pada rakyat semua rakyat, tak kira agama, bangsa, keturunan, sejumlah wang untuk speed the ekonomi. Betul lah, kalau semua orang dapat seorang 5-6 ribu, boleh berbelanja, maka kedai-kedai pun berjalan lah, rancak lah. Itu waktu sebelum ekonomi yang merudum. Itu masa itu, kalaulah. Tapi nak buat macam mana, dah nasib kita begini. Ketentuan ilahi, dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya tengok orang marah pada saya, sokong Tengku Razali. Saya tahu acuan yang ingin dilakukan. Saya berkeyakinan benda ini boleh buat. Kerana apabila datang duit masuk dalam negara dan beliau sebagai Perdana Menteri, dia bukan akan menubuhkan jemaah menteri yang ramai. Ini dipanggil War Cabinet. Panggillah, tak apa, ambil daripada PAS seorang, daripada MCA seorang, daripada MIC seorang, daripada UMNO mungkin 2 atau 3 orang. Daripada keadilan seorang. Duduk, bincang untuk mentadbir negara, supaya negara ini dapat diselamatkan, tidak terjerumus macam mana ada hari ini. Tapi orang nak pilih Datuk Ismail Sabri, pilihlah, dia tak ada masalah pada dia. I'm not hurry for the job, I'm not hard up for the job. Itu antara kata-kata dia bila cakap dengan saya tu. Memang pun kalau saya pun orang tanya begitu, I'm not hard up. Dia bukan sebab dia tidak mahu menggunakan kedudukan itu untuk membuat kekayaan diri sendiri. Dia bukan orang yang ada kroni. Dia bukan orangnya yang nak bagi adik-beradik dia kaya. Tak ada. There is no kronisme. Ini sebab perkara ini dibangkitkan oleh Datuk Tajuddin. Sebenarnya saya dah tak nak cerita pun dah. Sebenarnya saya kata biarlah, ini sebagai catatan sejarah yang akan saya ceritakan bila sampai waktunya. Ini keadaan saudara. Dan ternyata hari ini apa yang berlaku pada negara kita, tak tahulah. Orang kata ketulahan lah. Kadang-kadang saya borak dengan Tengku Razali, ni tulah ku ramaknya, dia orang tipu nak gaja. Dia kata tak, dia kata tak apalah, dia kata berdoa lah. Sebab itu beliau masih lagi, saudara Jimmy Ling, ini bukan sembang kari saudara. This is not sembang kari, this is true story. You boleh deny benda ni, boleh can ask dia punya bos. Saya rapat dengan dia orang, saya bertanya seorang-seorang, baru saya bercakap. Saudara Jimmy Ling, jangan nak kata saya sembang kari. Dan ini matlamat sebenarnya. Mungkin anda tidak bersetuju, itu up to you. Ramai juga tak bersetuju, tak ada masalah. Saya harus menceritakan kebenaran. Jangan kita mewujudkan suasana yang tak betul. Ini saya haraplah saudara, bila saya bercerita yang benar, kadang-kadang mereka menyanggah. Mereka menyanggah, lain tak ada, kerana mereka tak bersetuju. Mungkin anda juga kaki tali barut orang yang tak bersama dengan kumpulan Tengku Razali dulu. Saya cakap terus terang, bagi saya menceritakan yang benar, tiada yang benar melainkan benar belaka. Bagaimana Datuk Zahid bercakap di parlimen, di Dewan Rakyat, di mahkamah. Ini bukan cerita main-main. Sebab cakapnya dengan akuan bersumpah. Saudara, Soal Azil Roy sembang kuat. Bukan sembang kuat. Ini bukan sembang, saudara. Saudara boleh challenge me. Kalau bab ini saya tahu bagaimana peristiwa pelantikan Tan Sri Muhyiddin. Kerana waktu nak lantik Tan Sri Muhyiddin itu menggantikan Dr. Mahathir, saya kebetulan berada di Janda Baik, Pusat Ilmu. Waktu itulah pas kerana cadang mula-mula kata nak sokong Dr. Mahathir, nak jadi Perdana Menteri, kekal sebagai Perdana Menteri. Tapi akhirnya Dr. Mahathir tak jawatan. Masa itulah tukar pada Muhyiddin. Saya ada waktu pemilihan, waktu nak sign surat akuan bersumpah. Saya ingat lagi bagaimana Anwar Musa cakap, bertanya dengan saya Susa, semua dah sign dah soal akuan bersumpah. Susa kata dah sign dah semua, seorang belum lagi. Dia kata siapa? Tengku Razali. Kalau tak sign kita pecat lah. Masa itu dia Susah Agung. Saya ada dalam bilik itu. Saya sebab itu saya bercakap apa yang saya ada ketika itu. Jadi saudara nak kata saya sembang kari, terpulang pada saudara. Dan saya akan tulis saudara. Saya insya-Allah mungkin kalau bila badan saya sihat, saya ingat dalam minggu depan ke, saya akan memulakan. Tapi petang, waktu petang saya bercerita satu persatu my memoir. Bukan hanya dengan cerita kisah Tengku Razali. Memoir saya dengan arwah Datuk Allahyarham Datuk Arun, dengan Tun Hussein On, dengan pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu, termasuklah ke semua menteri besar di Selangor.
Dan di situlah kita dapat melihat bagaimana kehancuran politik UMNO di Selangor, siapa yang bertanggungjawab. Jadi kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.